Hari ni aku nak share dengan korang semua ulasan pasal episod kedua siri Ultraman Deca. Aku sebenarnya ada kat hotel ni. So hari ni baru ada kesempatan nak buat video dan that's why semalam aku tak boleh nak tayangkan aku punya video. Hari ni baru boleh tayangkan sebab hari ni baru buat. Hari ni juga baru edit. Oh, sorry banyak-banyak lah Macam biasa, kepada sesiapa yang belum tengok lagi episod kedua siri Ultraman Deca ni, aku rasa baik korang pergi tengoklah dulu dekat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Sebab dalam ulasan yang aku nak cerita ni, ada spoiler. Nanti korang tengok episod kedua tu tak ada feel lah pula. So, hari ni aku nak bagi pasal ulasan benda-benda yang menarik yang ada dalam episod kedua siri Ultraman Deca ni. Pertamanya aku nak bagi tahu kat korang semua episod kedua ni mempunyai latar masa yang baharu iaitu dia orang punya latar masa ialah setahun selepas Sphere menyerang bumi, setahun selepas raksasa Spherosaurus muncul kat bumi, dan setahun selepas Ultraman Deca berjaya memusnahkan raksasa Spherosaurus. Tapi dalam tempoh masa setahun tu, bumi masih lagi dilitupi oleh satu lapisan yang telah dibuat oleh alien sphere tu. Dalam masa setahun tu juga, manusia-manusia yang ada kat bumi tak boleh keluar dari bumi, dan dia orang juga tak boleh menghubungi manusia-manusia yang ada dekat planet Marikh disebabkan oleh lapisan yang telah menutup bumi tu. Ini termasuklah juga mak ayah Kanata yang berada di planet Marikh dan tak boleh dihubungi oleh Kanata sendiri. So apalah nasib mak ayah Kanata kat sana kan? Kanata pula dah setahun berada kat TPU Training School. Sebabnya dia ni sekarang tengah menjalani latihan untuk dipilih sebagai ahli pasukan guard select yang terbaru. Tapi Kanata ni adalah seorang pelatih yang lemah. Dia berlawan judo dengan perempuan, dia kalah. Dia berlatih menembak sasaran pun satu sasaran pun tak kena. Malah markah prestasi semasa dia pun menunjukkan dia mendapat markah yang paling rendah dan berada di tempat yang paling corot. Tapi satu benda yang bagus pasal Kanata ni, dia ni jenis bukan yang mudah berputus asa lah. Bagi dia, selagi belum ada orang yang dipilih sebagai ahli pasukan guard select yang terbaru, dia masih ada peluang untuk menjadi ahli guard select. So dia tetap meneruskan latihan walaupun orang lain dah berhenti berehat. Kanata pun ada tertanya-tanya jugalah kenapa dia dipilih sebagai Ultraman Deca, tapi buat masa sekarang dia masih lagi belum mendapat jawapan kepada persoalan tu. Sejak kedatangan makhluk asing Sphere dan juga raksasa Spherosaurus, Master Respawn Department dah kembali aktif, malah pasukan guard select juga telah membina senjata baharu. Sebab dalam episod ni aku ada perasan timbalan Kapten Guard Select iaitu Sawa Kaizaki ada menyebutkan tentang Neo Maxima Engine. Aku rasa masa tu dia tengah bercerita tentang pesawat Guards Hawk yang sedang dicipta. Setelah setahun berlatih dalam TPU Training School tu, maka dah sampailah masa untuk diadakan ujian khas untuk memilih ahli terbaru pasukan Guards Select. Daripada 12 orang yang ada dalam TPU Training School tu, hanya 3 orang saja yang akan dipilih, dan 12 orang ni telah dipecahkan kepada 4 kumpulan. Kanata telah dimasukkan dalam satu kumpulan yang sama dengan Ryomon Soma dan juga Ichika Kirino. Semasa menjalani ujian khas tu, Kanata telah terjatuh dan tercedera di kakinya disebabkan gegaran yang berlaku secara tiba-tiba. Disebabkan Kanata dah cedera masa tu, Soma sebagai ketua kumpulan pun dia memutuskan untuk menarik diri daripada meneruskan ujian khas tu. Tapi Kanata ni tak setuju. Dia kata selagi benda ni belum berakhir, dia nak teruskan juga sebab dia nak tengok sampai takat mana dia boleh pergi. Tapi Soma tak setuju lah. Dah bergaduh pula 2 orang kat situ. So kat sini aku boleh nampak kan yang Kanata ni dia ada perangai keras kepala dia sama macam Shin Asuka dalam Ultraman Dyna. Tengah duk bertekak 2 orang tu, tiba-tiba muncul satu raksasa baru dari bawah tanah yang dikenali sebagai Death Drago. Kapten Murahoshi pun mengumumkan bahawa ujian khas tu ditamatkan disebabkan serangan raksasa yang muncul secara tiba-tiba tu. Tapi Kanata kan jenis keras kepala dan suka tolong orang kan. Dia pun abaikan arahan tu dan kemudian dia telah pergi membantu penduduk-penduduk bandar yang berada dalam kesusahan akibat serangan raksasa Death Drago tu. Soma dan Kirino pun tak sempat tahan Kanata, jadi diorang pun terpaksalah follow Kanata tolong orang ramai. Kat HQ Guard Select, Kapten Murahoshi bertanya kepada Kaizaki tentang raksasa Death Drago. Kaizaki kata raksasa Death Drago ni akan stop menyerang kalau salah satu tanduk dia berjaya dimusnahkan. So, Kapten Murahoshi pun dia bawalah Guards Falcon dan kemudian dia telah menyerang satu tanduk Death Drago tu dan berjaya menyebabkan tanduk tu tercabut. Ingatkan Death Drago akan menjadi tenang dan tak menyerang lagi, tapi malangnya apa yang berlaku ialah Death Drago menjadi semakin ganas dan kemudian dia mengamuk dan mengeluarkan macam-macam jenis serangan. Lepas tu kebetulan pula Death Drago berada betul-betul kat depan Kanata, Kirino dan juga Soma. Dan Death Drago ni nak serang dia orang bertiga tu. Tapi mujurlah Kapten Murahoshi, dia perasan benda tu. Dia telah membawa Guards Falcon di depan Death Drago dan menyebabkan serangan Death Drago tu telah berjaya dihadang oleh Guards Falcon. Serangan tu menyebabkan Guards Falcon terhempas dan Kanata pun kemudiannya dia cakaplah dekat Kirino dan Soma yang dia nak tengok ada tak sesiapa yang terselamat dalam Guards Falcon tu. Tapi rupa-rupanya dia bukan nak tengok pun siapa yang selamat. Dia sebenarnya nak cuba sekali lagi untuk menyeru kuasa cahaya Ultraman Deca.
Dalam keadaan kecemasan ni, bila Kanata kata dia nak pinjam kuasa cahaya Ultraman Deca, device deflasher tu muncul balik depan dia. Jadi dengan menggunakan card flash type dan juga deflasher tu, Kanata pun berubahlah menjadi Ultraman Deca dan berlawanlah dia dengan Death Drago. Tapi sebelum tu, aku nak tanya kat korang. Korang nak tak belajar cara buat duit dengan trade NFT? Trade NFT adalah salah satu cara yang paling padu untuk buat duit pada masa sekarang ni. Dengan ilmu yang betul, korang boleh dapat untung yang lumayan hasil daripada trade NFT ni. Kalau korang nak belajar, dapatkan panduan video belajar cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni daripada High Wealth. Memang sesuai untuk sesiapa saja yang baru je mula nak belajar cara trade NFT. So, kalau korang nak dapatkan video panduan cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni, aku ada letak link kat ruangan komen kalau korang tengok kat FB. Kalau korang tengok kat YouTube, aku ada letak link kat ruangan description. Dan kalau korang tengok video aku ni kat TikTok, aku ada letak link kat ruangan bio. So, jangan buang masa, cepat-cepatlah belajar cara trade dengan NFT ni dan buat untung yang lumayan. Okay, sekarang kita sambung balik dengan cerita kita. Ada benda yang menarik yang kita dapat tengok dalam episod kedua ni. Sebabnya kalau korang tengok episod kedua ni, Kanata kan cedera kat kaki dia. Dia ingatkan bila dia jadi Ultraman, kecederaan tu pun hilang lah. Tapi rupa-rupanya kecederaan kaki dia tu terbawa-bawa juga bila dia menjadi Ultraman Deca. Masa tu juga Kirino macam perasan tau, Ultraman Deca tu tengah sakit kaki sama macam Kanata. Kalau tengok air muka dia, dia macam syak. Ultraman Deca ni macam Kanata. Kecederaan kaki Kanata tu telah menyebabkan Ultraman Deca tak mampu untuk berlawan dengan baik dengan Death Drago. Jadi teruklah Ultraman Deca ni kena belasah dengan Death Drago. Tapi ada satu bantuan yang tak disangka-sangka sampai, iaitu satu lagi pesawat milik Guard Select yang bernama Guards Hawk. Kapten Murahoshi yang selamat selepas terhempas tadi, dia berasa lega lah bila tengok Guards Hawk tu muncul depan dia. Tapi sayangnya bantuan daripada Guards Hawk tu pun tak cukup untuk memusnahkan Death Drago, dan pada ketika itu Ultraman Deca semakin melemah. Masa Ultraman Deca tu melemah, dalam Ultra Inner Light depan Kanata muncul 3 kad raksasa, iaitu kad Agira, kad Miklas dan juga kad Windom. Entah macam mana Kanata dapat arahan daripada sesuatu yang bercakap dengannya secara telepati dan mengarahkannya supaya menggunakan kad raksasa Miklas. Jadi, Kanata pun masukkanlah kad raksasa Miklas ke dalam deflasher, dan selepas tu muncullah raksasa Miklas kat sebelah Ultraman Deca. Miklas pun membuat serangan dengan menjatuhkan Death Drago. Lepas tu dia buat serangan elbow drop macam Ali Gusti tu dekat Death Drago. Walaupun serangan dia macam sikit kan, tapi kira okey lah dapat bantu Ultraman Deca. Cumanya serangan tu tak menyebabkan Death Drago menjadi lemah, malah dia sempat keluarkan serangan ke arah Ultraman Deca. Muncullah Ultraman Deca sempat mengelak, dan kemudian Deca pun menyerang balas balik menggunakan serangan Selgen Beam yang akhirnya menyebabkan Death Drago pun musnah. Di akhir episod ni, Kapten Murahoshi nampak 3 orang anak buahnya, iaitu Kirino, Kanata dan juga Soma sedang membantu penduduk-penduduk bandar yang mengalami kecederaan. Dia rasa kagum lah bila tengok anak-anak buah dia bertindak macam tu, tapi sebagai Kapten, dia merasakan bahawa anak-anak buah dia sepatutnya bertindak mengikut arahan dia untuk memastikan sesebuah pasukan dapat bertindak dengan cemerlang. Walaupun Kanata, Kirino dan Soma telah melanggar arahan Kapten Murahoshi, tapi disebabkan kesungguhan mereka, Kapten Murahoshi telah memilih mereka bertiga sebagai ahli pasukan Guard Select yang terbaru. Dalam episod ni juga kita ditunjukkan satu lagi ahli pasukan Guard Select, iaitu sebuah robot yang bernama HANE2. Nama dia korang kena sebut huruf tu satu persatu. Tapi aku rasa kalau kita nak sebut Hane2 pun boleh lah juga. Robot Hane2 ni lah yang bertanggungjawab untuk memandu pesawat Guards Hawk yang telah membantu Ultraman Deca. So, dalam episod ni kita dapat tengoklah ada 6 ahli tetap pasukan Guard Select yang diketuai oleh Kapten Murahoshi dan dibantu oleh timbalan Kapten Kaizaki bersama-sama dengan Kanata, Kirino, Soma dan juga sebuah robot yang bernama HANE2.